Masa COVID, rakyat lebih senang berbanding sekarang dengan harga makanan asas yang menggila naik semuanya. Okey, tak apa, bertenang saya akan respon kepada komen ni. Okey guys, first kali sesiapa sahaja parti politik yang anda sokong tu, itu adalah hak masing-masing Saya pun dalam konten saya pun saya tak pernah pun memaki hamun ataupun mengutuk mana-mana parti politik. Sebab pada saya itu adalah hak masing-masing lah. Yang penting kita kena respect each other lah, okay? Cuma saya akan explain lah keadaan ekonomi before COVID, semasa COVID dan selepas COVID. Dan untuk perkara ni saya haraplah kita semua keluar daripada sentimen politik. Kita just melihat kepada the fundamental of economic sahaja. Okey, bagi pengetahuan korang sebelum peristiwa COVID berlaku tidak ada mana-mana pakar ekonomi yang boleh meramal bahawa akan berlaku satu krisis ekonomi yang berpunca daripada wabak penyakit. Sebelum ni, kebanyakan krisis ekonomi adalah berpunca daripada faktor kewangan. Akan tetapi, bila kita cakap pasal faktor kewangan ni, dia akan ada tanda-tanda yang ekonomi tu enter ke tahap bubble. Ataupun kita panggil sebagai overheating lah. Tapi pandemik COVID-19 ni, dia melanda dunia secara tiba-tiba. Apabila dia melanda dan dia wabak penyakit ni merebak first kali apa yang berlaku adalah lockdown. Lockdown juga bermaksud business suddenly shut down. Business tak buka, kilang tutup, semua kan. Jadi subsequently apa yang berlaku? Automatik orang kehilangan punca pendapatan. Ini adalah fenomena global bukan saja dekat Malaysia pada masa tu, satu dunia berhadapan benda yang sama. Bila kilang tutup, business drop, sales tak dapat buat. Sales tak dapat buat, operation stop. Operation stop, orang hilang kerja. Orang hilang kerja ni, apa yang berlaku seterusnya adalah orang akan kehilangan kuasa beli. Saya masih ingat lagi beberapa video semasa mula-mula pandemik ni berlaku. Ramai yang buat video sangat sedih, menangis dan sebagainya. Sebab apa? Diorang tak boleh keluar mencari rezeki untuk anak-anak dan juga family diorang. Kalau korang tengok balik, remember balik keadaan tu semasa awal fasa COVID tu sangat-sangat menyedihkan guys. Apabila orang hilang kuasa beli pada masa tu, inflation stop drop. Dia start jatuh dan jatuh. Yelah, orang tak berbelanja, keadaan inflasi pasti akan jatuh. This is basic economics lah. Tak kala orang hilang kuasa beli, orang tengah susah, kebanyakan bank pusat ataupun kerajaan dekat dunia ni melaksanakan satu dasar yang mana kita panggil sebagai meningkatkan kecairan. Meningkatkan kecairan ni bermaksud apa? Menambah wang dalam circulation. US print 3 trilion pada masa tu. Euro print 1 trilion euro. Dan negara kita pun buat benda yang sama. Kita release KWSP sebanyak 145 bilion. Kenapa kebanyakan negara buat benda ni? Because diorang nak meningkatkan balik kuasa beli dengan menambah wang di dalam ekonomi. Jadi semasa wang itu disuntik harga barang pada masa tu pada paras serendah. Dan kemudian ramai-ramai suddenly orang start ada kuasa beli balik. Of course kita semua suka dengan keadaan macam tu. Siapa yang tak suka suddenly kita ada kuasa beli? Akan tetapi ekonomi tidak boleh sustain dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan sementara 1 tahun bolehlah. Akan tetapi kita tak boleh nak release saja duit ni ke dalam ekonomi. Sebab apa? Akhirnya ia akan menyebabkan hyperinflation. Hyperinflation akan menyebabkan duit kita jadi tak laku. Nasi lemak yang kita beli, mungkin harga RM5 sekarang akan jadi RM10,000 apabila terjadinya hyperinflasi. Korang bayangkan kalau hyperinflasi berlaku, kerajaan yang memerintah pada waktu itu akan tumbang. Dan kerajaan yang menggantikannya akan menyalahkan kerajaan yang sebelumnya, kenapa kau tak tangani inflasi. Kemudian katalah kerajaan yang menggantikan tu pun gagal nak baiki ekonomi, dia pun akan ditumbangkan dan digantikan dengan kerajaan baru, yang mana kerajaan baru akan salahkan kerajaan sebelumnya. Political blame game akan sentiasa berlaku. Kenapa? Sebab semasa masalah itu berlaku, tidak ada satu kerajaan pun yang berani, yang ada political will untuk buat satu keputusan yang tak popular. Now, saya nak bagi tahu korang bahawa keputusan untuk menurunkan inflasi ni adalah satu keputusan yang tidak popular. Bukan semua negara yang ada komitmen, yang committed untuk turunkan inflation. Kita tengok contoh macam negara Argentina, kita tengok contoh macam negara Turki, apa yang diorang hadap sekarang.
Selepas wang ini dirilis di dalam sistem ekonomi, of course inflasi akan berlaku. Sebab tu kalau korang tengok keadaan selepas COVID, kebanyakan negara akan berhadapan dengan inflasi. Buktinya apa? Bank-bank pusat kebanyakannya dekat dunia ni naikkan diorang punya kadar faedah untuk combat inflation. Dan of course kita kena mengaku bahawa sekarang ni ada barang-barang keperluan asas yang telah naik Tapi kita juga kena menjadi adil bahawa kenaikan di dalam barang keperluan asas ni adalah satu fenomena global, yang mana pengeluar makanan yang terbesar dekat dunia ni seperti India telah ban diorang punya ekspor makanan. Beras for example, diorang ban. Lagi satu, bawang, gula pun kena juga. Bawang diorang naikkan diorang punya duty ataupun cukai ekspor. Gula dah kena ban dah sebab dah penuh kota daripada India. Dan secara logiknya, benda-benda ni akan meningkatkan harga dekat market, terutamanya barang-barang keperluan. Of course kita akan dengar ramai orang mengkritik Akan tetapi diorang ada solution tak? Diorang pun tak ada solution. Because why? This is global phenomena. Kita tak boleh lari daripada terkena tempias ni. Tapi apa yang kita boleh buat adalah meminimalkan kesan kepada ekonomi kita. Okay guys, aku harap korang dapat something daripada video ni Ada kalanya guys, kita kena membezakan lah antara politik dan juga fundamental economics. Of course keadaan sekarang mencabar, tapi negara kita tidaklah teruk dan juga musnah seperti mana negara-negara lain yang berhadapan dengan masalah hyperinflasi. Okay, kalau korang dapat something daripada video ni, jangan lupa sharekan.